warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Moga-moganya dengan pengajian ini bertambahlah keimanan kita kepada Allah, dan seterusnya Allah memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yang kita hormati kepada pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita muka surat 19 fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7, itu pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Betul kan? Kemudian kita sambung dekat ayat qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu dan berjabat tangan dengan orang yang saleh dan yang lain daripadanya,
daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan, dan ada pun segala manfaat dunia. Baik. Ni dia cerita tentang masalah anggota tangan dan kaki. Dia semua sekali ada 7 anggota yang kita kena mengajikan untuk membentuk hati, iaitu mata, telinga, lisan yakni lidah, iaitu dan lagi perut, kemudian kemaluan, dan yang kedua terakhir tangan dan juga kaki. Dia gitu je. Jaga 2 ni maka terjagalah hati. Jaga 2 ni pula. Jaga 7 ni maka terjagalah hati. Jaga 7 ni kita. Sebab tu antara hikmah juga Allah jadikan hari tu ada 7. Banyak kita tengok 7 langit, 7 tala bumi. 7 tu penting. Makna kata jaga 7 ni je. Jaga mata, jangan tengok benda yang bukan. Jaga telinga, jangan dengar yang bukan-bukan. Lidah cakap, jangan kawal percakapan kita, jangan cakap benda yang salah. Kalau tersalah juga istighfar. Perut, bukan jaga perut jangan bagi kembung. Kembung tak apa. Nampak? Buncit pun tak apa. Tapi maksud jaga perut, jaga makan. Jangan makan tak tentu hala. Walaupun ianya dah halal, jangan lebih-lebih. Lepas tu jangan makan ikut suka, tak kira halal ke haram, hantam saja tak boleh. Asal sedap tak boleh. Kemudian lagi kemaluan. Alat kemaluan baik lelaki baik perempuan, jaga. Jangan merosakkan ia. Yang kemudian 2 yang terakhir iaitu tangan dan juga kaki. Baik. Jadi dalam perbicaraan ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia membahagikan kepada 2. Satu, tangan dan kaki ni guna untuk bahagian dunia, satu lagi guna untuk bahagian akhirat. Jadi 7 anggota kita ni kita boleh guna untuk dunia dan boleh guna untuk akhirat. Dua-dua kita kena pakai. Bukan makna kata dunia saja tak jadi juga, ataupun akhirat saja pun tak jadi juga. Dunia pun kita pakai 7 anggota ni, akhirat pun kita pakai juga. Jadi yang cerita sini dia cerita akhirat dulu. Lepas tu nanti baru dia akan cerita menggunakan tangan kaki ni untuk bahagian dunia. Jadi dia kata antaranya menggunakan tangan dan kaki itu sepertilah dia buat contoh sini, dan seperti menghilangkan yang mungkar. Kita gunakan tangan untuk mencegah perkara yang mungkar, benda yang salah. Maksud tangan di sini juga iaitu dengan makna kuasa. Gunakan kuasa kita. Kalau kita tak kira lah. Sebab itu jangan kita memandang kekuasaan itu dari sudut kemewahan. Dia sebenarnya begini, dalam perbicaraan ulama, ditanya kepada ulama, boleh tak boleh orang yang berkuasa, pemerintah, berjawatan tinggi mengambil lebih sikit daripada orang bawah dia? Maknanya gaji dia besar lah, kan, orang atas, kan, orang pangkat tinggi gaji besar daripada orang bawah lagi, dia ambil upah lebih. Boleh tak boleh? Maka jawab ulama, boleh, tapi berpada-pada. Mana jangan melampau-lampau lah gaji dia, tapi boleh lebih sikit daripada rakyat biasa. Sebab apa? Atas dasar apa? Sebab apa boleh? Sebab tanggungjawab dia besar. Sebab ke akhirat nanti dia lebih teruk daripada kita yang duduk bawah ni. Soalan kita mungkin 1000 contoh. Soalan kita kena tanya 1000. Soalan dia 100,000. Tak habis-habis ditanya itu, ditanya ini. Maknanya akhirat dia susah dah. Maka apa salahnya senangkan sikit dunia dia. Itu asal dia. Jadi sebab tu zaman dulu orang tak nak berjawatan. Bila nak lantik mana-mana pemimpin, semua pakat duk tolak. Tak payah kata nak jadi menteri besar, nak jadi ketua kampung, habis pakat cari, tak ada siapa nak jadi. Tak payah kata ketua kampung, nak lantik tu imam pun orang tolak. Tak nak. Besar tanggungjawab, duk pakat tolak. Maka nak bagi tarikan sedikit, maka diletakkan sedikit imbuhan. Jadi katalah siapa yang jadi ketua kampung, kita bayarlah lebih sikit gini. Maka itu bahagian penariknya sikit. Bahagian orang cakap apa, adalah dia tanggungjawab dia besar, bagilah upah sikit. Masuk macam tu. Itu asal. Sebab apa? Sebab orang tak nak. Jadi kita pun letaklah kelebihan sikit, barulah orang mula nak sikit. Tapi matlamat asal iaitu memegang tanggungjawab. Tapi akhirnya perkara ni jadi kabur.
Jadi kabur macam mana? Akhirnya orang tak nampak yang tanggungjawab tu besar, tapi dia nampak yang imbuhan tu besar. Akhirnya jadi berebut jawatan hari ni bukan kerana nak memikul tanggungjawab, tapi kerana nak yang banyak tadi. Nak rumahnya besar, nak keretanya besar, nak jawatannya besar, nak pangkatnya besar, nak gajinya besar. Dia pandang yang imbuhan tadi. Maka dia terlupa yang di akhirat esok dia akan disoal lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Tu cerita dia. Jadi samalah seperti mana yang disebut dalam kitab ni, menghilangkan yang mungkar, gunalah kuasa untuk menghilangkan kemungkaran. Kuasa yang ada tu untuk nak menghilangkan kemungkaran, untuk nak buat, nak tolong agama Allah. Ada jawatan tak salah, nak tinggi mana pun tak salah, tapi gunakan jawatan dan kekuasaan yang kita ada untuk tolong agama Allah. Tu saja poin dia. Selebihnya serah pada Allah. Masalah ekonomi, masalah sebagainya, itu kita buat je apa yang Allah suruh. Allah kata ambil yang halal saja. Yang haram kita buang, kita tolak. Buat saja yang apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Selebihnya tawakal tu Allah, Allah akan berikan keelokan dan sebagainya. Allah akan buat bagi jadi elok. Orang duk pelikih Pak Lebay, orang duk pelikih asatizah, orang duk pelikih orang pakai kopiah atas kepala, orang pelikih seorang pakai songkok atas kepala. Yang ingat geng Lebay ni tak boleh jadi menteri. Akhirnya press conference yang pertama di dalam Kementerian Alam Sekitar dijawab oleh Ustaz Ibrahim Tuan Man. Jawab steady je, seolah-olah macam dah lama jadi menteri jawab. Satu-satu dia jawab steady je. Ada orang duk pelikih, duk kata dia ni, ada seorang tu lagi viral kat video. Dia kata Pak Lebay ni reti ke cakap orang putih, kita tak pernah dengar pun lah. Apa nak cakap ngamu. Dia Tuan Brin Tuan Man bukan calon-calon orang, dia pernah jadi pensyarah kanan UiTM. Maknanya orang hebat dah. Dulu dia sebelum dia giat dalam politik, dia biasa dah masuk televisyen. Sebagai pensyarah gitu gini. Ada benda biasa dah bagi dia. Tapi itulah kita ni, bila pandang golongan ulama, golongan ustaz, boleh ke? Kan? So mana tahulah saya pula ke? Kan? Boleh Ustaz Syakir ni. Ada kali kita pernah lekeh orang lekeh tu imam, dia faham tu geng Lebay ni. Boleh paling kuat boleh jadi imam, baca tahlil, batu baca talqin mayat. Tu dia memandang agama tu rendah. Hari ni Allah tinggikan agama. Allah tunjukkan golongan ulama pun boleh mentadbir negara. Moga-moga kita hari ni biarlah buka mata, biar kita nampak orang ngaji pondok, orang ngaji tahfiz pun berada di hadapan. Jangan ingat orang mengaji sains saja di hadapan. Tu. Baik, itu dia. Kemudian dia kata menghilangkanlah yang mungkar dengan tangan tadi. Buatlah perkara-perkara kebaikan. Cegah dengan apa kuasa yang kita ada. Sebab itulah bila kita tak payah kata sampai nak jadi Perdana Menteri, kita jadi toke kedai ya. Kita ada kedai runcit. Kemudian bawah kita ada pekerja kita, bahagian nak susung barang, bahagian nak tag harga. Kita jadi bos je, peniaga, pemilik kedai runcit. Itu pun ada kuasa dah kat kita. Apa kuasa? Bila berkumandang azan, kita wajib mengarahkan pekerja kita untuk semayang, dan kita suruh dia semayang. Nampak? Itu kuasa yang kita ada. Kalau kita diam kan, kita kata itu tak ada kena-mengena dengan aku bahagian bos kerja, bahagian runcit je. Agama dia lah tak ada, semayang dia. Maka Allah akan tanya juga pada kita satu hari nanti. Kamu ada kuasa kan? Kamu sebagai bos, kamu ada kuasa untuk arah dia semayang. Dia kata mana pula saya ada kuasa? Apa pula tak ada? Kamu boleh ugut dia. Kamu kata kalau kau tak semayang, bulan ni tak ada gaji. Dia semayang tak? Walaupun dia semayang kerana gaji, tapi kurang-kurang kita ada kuasa untuk mengkeraskan dia, mengarahkan dia untuk solat. Itu namanya kuasa. Sebab tu kita kena faham dalam apa saja aspek kehidupan kita, kita ada kuasa. Kita jadi tok sidang, ketua kampung, tak ada kuasa. Kita kata siapa-siapa yang tak datang solat jemaah, bantuan jangan harap, kata. Saya akan minta tok imam dengan pengurusi masjid catat siapa datang solat jemaah, terutamanya maghrib isyak.
Tengoklah macam sembahyang Jumaat. Penuh datang sampai dalam kolah. Tapi dah buat tak buat gitu. Kalau kita ugut gitu, dengar tuan tak dapat nanti mampu kita kena pergi gaan sembahyang. Tak apalah dia pergi sembahyang kerana nak bantuan. Bermulaan, lama-lama dia dengar tazkirah, lepas maghrib pula ada kuliah. Ustaz pun pam. Kadang-kadang hati terketuk. Astagfirullah, betul juga apa ustaz cakap. Pan ni aku datang bukan kerana bantuan dah. Pan ni aku datang kerana Allah. Ada apa? Tu cerita dia. Itu cara dia. Gunakanlah kuasa. Tapi hari ni punya manusia, dia tak guna kuasa dia untuk agama Allah. Sebab tu jadi macam ni masyarakat. Cuba kalau setiap seorang daripada kita menggunakan kuasa yang kita ada untuk tolong agama Allah, insya-Allah kita yakin agama ni akan jadi hebat. Paling tidak pun masjid surau akan penuh dengan solat berjemaah. Tu cerita. Jadi yang kita yang mengaji ni tak apalah, kita buat. Yang lain-lain tu nak buat macam mana? Yang datang ni kita belajar dan kita faham dan kita cuba buat setakat mana yang kita mampu. Lepas tu saya pernah cerita, saya kata dulu saya pernah dijemput di satu syarikat construction, syarikat buat rumah ni. Bukan buat rumah sebiji dua. Ni satu taman tu dia buat. Dia developer lah bagi yang buat ni perumahan. Jadi dia jemput tazkirah Ramadan di pejabat dia. Kita pergi lah. Saya hadir awal tu, saya tengok surau dia, bilik-bilik kat surau ada catatan dekat papan tanda surau tu. Dia tulis itu diwajibkan solat sunat duha. Kalau duha pun wajib dah 5 waktu. Dia kata diwajibkan solat sunat duha kepada setiap pekerja. Siapa yang tidak mengerjakan solat sunat duha akan diambil tindakan disiplin. Nak punya serius dia punya CEO dalam bab agama. Patut syarikat maju elok. Yang ni dan kalau sakat nak kaya, kape pun kaya, berlambat-lambat yang jadi developer syarikat construction banyak orang Cina kape. Tapi apa beza kita kape dengan Islam? Kita Islam walaupun kita berjaya, tapi berjaya kita kerana Allah. Mereka kape berjaya kerana semata-mata keduniaan saja matlamat dia. Kita bukan nak berjaya dunia saja, kita nak berjaya sampai akhirat. Di dunia dapat gaji, dapat duit ringgit banyak, di akhirat berpuluh-puluh kali ganda Allah beri pahala. Sebab apa? Mengarahkan pekerja untuk mentaati Allah. Besar pahala. Tu je. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Dan lagi dia kata menulis akan ilmu. Dia tulis. Menulis akan ilmu. Belajar, tulis. Apa benda ustaz cakap, tulis. Tulis semua. Ustaz batuk pun tulis. Ustaz batuk, tulis. Mana kata takutnya belajar. Menulis akan ilmu. Sebab apa disuruh ulama suruh kita menulis akan ilmu? Sebab otak kita memang hebat, tapi kadang-kadang tu diri kita yang tak menjadikan otak tu hebat, akhirnya jadi lupa. Jadi untuk nak mengelak lupa, kita tulis. Dengan tulis, bila kita terlupa, kita rujuk balik apa yang kita tulis. Tu pentingnya menulis. Lebih-lebih lagi bahagian Quran. Al-Quran bila baca tasmik dengan mana-mana guru yang diyakini ilmunya dalam bab Quran, kemudian bila dia tegur, tulis. Ulama kata, setengah pandangan kata boleh tulis atas ketakwaan, jangan tulis atas ayat sudahlah, tulis kat tempat kosong. Tapi jangan tulis pakai pen, tulis pakai pensel, makna boleh padam. Jangan benda yang kekal, takut merosakkan dia. Tulis elok-elok, cantik-cantik tulis. Jangan awak lukis gambar Ultraman ke apa pula dah. Tulis elok-elok. Tulis kat sini ustaz kata salah. Tulis sini ustaz kata dengung. Tulis dengung. Sini ustaz kata jangan dengung. Tulis betul-betul mana panjang mana pendek. Jadi bila kita baca, kita ingat balik, sini itu ustaz tegur ni. Jadi bacaan kita akan jadi elok. Tu pun betul juga. Menulis akan ilmu, dia kata. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Lah ni tak boleh jabat dah. Lah ni kena buat gini. Pula dah macam siang pun ada. Tapi tak apalah, ginilah. Betul lah bahagian Kementerian Kesihatan kata gitu. Pada saya, kita orang Islam salam-salam jugalah. Kita mana orang yang kita percayalah, orang kita kenal. Ada pun orang luar foreigner yang kita tak tahu siapa dia. Tak apalah, kita angkat tangan sudah. Assalamualaikum, gitu sudah. Untuk nak jaga ni lah wabak penyakit ni. Tapi dah memang orang taman kita ni, dah orang masjid surau. Kita ni 5 kali basuh tangan tu, 5 kali ambil uduk, tak cukup bersih lagi. Pakar kesihatan kata kena kerap basuh tangan. Padahal kita buat selalu dah.
Nak komo-komo, basuh muka, Islam ajar lama dah. Nak, dia kata kena tutup mulut tu, muslimat pakai niqab lama dah tutup mulut. Nak, berapa baru sekarang nak ni? Lama dah Islam, cuma kita yang tak nak ikut Islam, tu je masalah. Nah, jadi kalau kita ikut Islam betul, insya-Allah. Sebab itulah statistik menunjukkan orang yang kena wabak penyakit ni banyaknya kafir. Islam lah dia. Kebanyakannya kafir yang kena. Nah, sebab Allah jaga dah. Itu makna taharah. Apa makna taharah? Artinya menyucikan. Maksud suci bukan bersih, tapi lebih bersih daripada bersih. Itu maksud suci. Nah, kalau bersih saja mandi. Nah, bersih hanya menghilangkan kekotoran luaran, dipanggil kekotoran zahir. Tapi bila sebut suci, kotor luar pun hilang, kotor dalam pun hilang. Tu maksud menyucikan, tu taharah. Nah, itu yang kita ambil uduk, basuh muka, basuh tangan. Padahal pernah tak kita terfikir, apa asal nak basuh muka? Muka bersih dah kan? Banyak kita kalau subuh boleh tahan kira sebab baru bangun tidur. Tak masa zuhur, masa asar. Zuhur tadi baru basuh muka. Mana dia kena cat minyak ke apa, tak ada. Nak asal pergi basuh muka lagi, buat apa? Kalau nak ikut logik. Tapi dah Islam suruh nak sembahyang, basuh muka, basuh tangan. Lah rupanya menyucikan supaya kesihatan terjaga elok. Tu Islam. Nah, makan pula jangan makan sembarangan. Tengok kafir makan kelawar. Kelawar pun terkejut, ngaku-ngaku nak makan. Nak makan biawak, macam-macam makan. Makan anjing makan, katak makan, tikus makan. Kalau dia nak sangat kera ni banyak dalam hutan ni. Makan kera pun makan, pelik, patut perangai macam kera. Nah, macam-macam makan pelik-pelik. Akhirnya mengundang penyakit. Dan siapa susah? Orang lain. Nah, orang Islam Allah ajar tengok. Nah, kulu washrabu, makan dan minumlah perkara-perkara yang baik yang dihalalkan oleh Allah. Dulu orang duk ingat Islam ni mengongkong. Ada dia cerita, dia kata ada seorang kawan ni dia cerita. Ada orang kafir datang jumpa dia, dia kata, "Ha ni apalah?" Dia kata, "Orang Islam ni semua tak boleh makan. Itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Tengok macam kami, apa pun makan." Dia kata. Nah, semua benda boleh makan. Lu orang itu tak boleh, ini tak boleh, banyak susahlah lu punya agama. Kata, "Lu tak payah ikutlah, ni susahlah. Tengok kita punya senang je, makan apa saja makan." Nah, dia kata, lah kali tengok dia kena penyakit. Nampak? Kita pada dasar kita kalau ikut logik, tengok kenapa Allah tak bagi makan ni, tak bagi itu, tak bagi. Allah sekat kerana Allah sayang. Allah nak jaga kita. Sebab Allah yang tahu apa yang Allah jadikan. Bukan semua yang Allah jadikan elok untuk kita. Kadang-kadang benda tu elok untuk makhluk lain, untuk kegunaan makhluk lain. Sebab tu saintis kata corona ni sebenarnya bakteria ni memang ada lama dah, tapi dia duduk di kelawar tu, dekat binatang-binatang macam tu. Dan binatang tu memang memerlukan benda tu untuk bahagian dia, untuk kehidupan dia. Tiba-tiba kita pergi makan, masuk dalam badan kita, dia jadi tak sesuai. Bila tak sesuai tu jadi ngundang penyakit. Sebab tu ada bakteria Allah buat khas untuk satu makhluk, bukan untuk kita, tapi kita nak ambil juga. Habis dia rosak. Nah, contoh macam kita belajar sains. Yang kita sedut ni oksigen. Yang kita hembus apa? Yang kita hembus matilah kita hembus. Yang kita hembus karbon dioksida. Karbon dioksida. Kita boleh ambil tak karbon dioksida? Tak boleh. Nah, karbon dioksida untuk orang lain, untuk makhluk lain. Mana makhluk lain? Pokok. Allah buat elok dah semua. Yang ni untuk siapa, ni untuk siapa, ni untuk siapa. Ikut je lah. Tak nak ikut. Buat pandai sendiri. Pala macam hebat sangat pala. Nah, akhirnya pandai-pandai nak ambil sendiri. Ambil sendiri, KO terus. Tu. Tak payah kata corona. Kita tak nak, Allah kata ambil oksigen. Dia tak nak ambil oksigen. Dia nak ambil karbon dioksida. Mana boleh nafas dengan karbon dioksida? Lah kali mati situ. Tu kata. Memang ianya satu penyakit, tapi sebab kedegilan manusia. Ni sampai dah tak boleh nak salam pula dah. Jabat pun tak boleh. Padahal jabat tu cari Islam kan. Jabat tangan. Jadi kalau pada yang kita ni jabat je lah, sama-sama Islam. Dan kata ulama, lagi kita genggam tangan kawan kita tu, gugur segala dosa. Lagi lama lagi banyak dosa kurang. Jadi kalau mana ada kawan-kawan yang dulu gaduh kuat sangat, salam lama sikit. Biar gugur banyak sikit dosa. Betul? Lagi lama, lagilah akan gugur dosa. Orang perempuan, salam tangan suami biar lama sikit. Sebab dia macam-macam hal dia.
Depan lain, belakang lain, macam-macam. Itu salam. Salam yang lama, cium tangan suami. Ini cium tangan bahagian hujung bulan. Bila gaji masuk? Gaji masuk cium tangan sampai tiak cium. Tengah bulan main tepih itu. Bukan sinilah, tempat lain. Sini okey. Sini macam 2 kali 5 je. Baik. Dan seperti tadilah, dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh. Lagi soleh lagi kita jabat. Sebab apa? Nak ambil berkat dia. Dia kata takut nak salam tangan tok guru. Takut tangan tok guru ni ada coronavirus. Coronavirus tu lantak bila. Yang kita nak berkat pada tangan ulama ni sebab tangan ulama tak pegang benda tak elok. Ada ulama pegang tangan perempuan yang bukan mahram dia. Tangan ulama pegang dia, pegang Quran, pegang kitab. Hari-hari dia usung kitab. Ni buat mengajar kuliah mana-mana rata-rata pegang kitab. Kitab dia pegang, tasbih dia pegang. Lagi apa dia pegang? Yang dia pegang semua benda baik-baik je. Salam, cium tangan dia. Adab salam, kalau nak cium tangan ulama, biar ada bunyi sikit. Gitu. Betul ni, bukan kita merepek tak, betul. Biar ada bunyi gitu sikit. Tapi jangan teguk sangat, sikit dah. Gitu je. Menunjukkan sayang. Menunjukkan sayang. Maknanya kita sayang pada dia. Tu. Tangan ulama lah, tangan saya tak payah. Saya bukan ulama. Itu ular dalam semak. Baik. Tangan-tangan tok-tok guru, alim ulama, syekh-syekh datang daripada luar negara kan. Syekh-syekh hebat-hebat. Salam. Cium tangan dia. Ini tangan, cium tangan YB. Kena pula YB. Ahli Parlimen Jelutong. Cium tangan. Kawan tu entah tangan pegang colok ke pegang apa tak tahu tadi. Kita cium tangan dia buat apa? Kalau nak salam sangat pun salam sudah, salam biasa, tak payah main-main cium tangan. Dengan kafir tak payah cium tangan. Jangan tundukkan kepala kita pada orang kafir. Sebab kepala orang beriman ni kepalanya mulia. Sedang tangan orang kafir tu tangannya hina. Buat apa hina? Sebab dia gunakan tangan dia untuk menyembah selain daripada Allah. Hina. Jadi memadai kalau kita nak hormat dia sebagai ada pimpinan dan sebagai jawatan dan sebagainya, kita salam jabat biasa sudah. Tapi tak payah sampai nak kecium tangan. Senang berkenaan dengan hayun boleh tak ustaz? Dia tanya. Kadang-kadang orang banyak tanya. Tuan-tuan tak tanya, saya buat tanyalah. Kan? Boleh tak salam tu goyang-goyang? Ulama kata boleh, tapi jangan lebih-lebih. Sekali henjuk sudahlah. Gitu. Ini kena tangan kawan tu tangan palsu, tercabut terus tangan dia. Salam biasa dah lah, tangan lebih-lebih. Sekali hook gitu saja. Nak nunjukkan konon-konon hak, makna kita akrab dengan dia. Tak apa. Itu salam. Kalau siapa perasan, Donald Trump punya trend kalau dia salam, cuba perasan tengok. Dia salam orang mana-mana delegasi negara, bila datang jumpa dia, bila dia salam, dia akan tarik tangan orang tu. Tu style dia. Dia salam, dia tarik ke dia. Dia nak menunjukkan dia lebih kuasa daripada orang lain. Itu keegoan Donald Trump. Sekali tu dia salam tangan Erdogan, Presiden Turki. Bila dia salam tangan Erdogan tarik tangan dia dulu. Tak kata apa dah. Nampak? Tu kata. Pemimpin Islam. Itu kita. Itu cara dia. Cara kafir ni jahat. Dan yang lain daripadanya. Dan macam-macam lagi lah perkara-perkara lain yang boleh dibuat dengan tangan dan kaki. Daripada segala ibadat yang kerjakan dengan 2 tangan. Dan ada pun segala manfaat dunia. Baik, sebelum tu kita nak tengok dulu seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Dia kata kita gunakan tangan dan kaki kita itu untuk membanyakkan sedekah. Tabung pun masuk. Elok lah tu. Membanyakkan sedekah dan membantu orang lain. Tangan kita tu bantu orang lain. Nampak ada benda yang menghalang jalan kat tengah tu, angkat alih. Benda yang menyekat laluan tu, angkat dia alih, letak tepi, supaya orang tak terganggu dengan perkara tu. Kan? Contohnya nampak ada roadblock, alih letak tepi roadblock.
dia menghalang laluan. Tu melawaknya marah SM. Tu. Tu ni aman. Mana tolong orang lain dalam keperluan mereka. Kemudian lagi disebut juga ada beberapa ciri-ciri kemanusiaan ini yang ulama gariskan seperti mana disebut dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menjelaskan bahawa ada 3 kumpulan manusia. Yang ini tak ada dalam kitab lain, ini kita tambahan. Ada 3 kumpulan manusia jika dilihat daripada cara mereka bergaul sesama mereka. Jadi Imam Ghazali dia bahagikan manusia ni pada 3 kumpulan. Pertama sekali sebelum kita nak pergi jauh, kita nak kena faham dulu kenapa dalam banyak-banyak makhluk manusia yang dipilih untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan khalifah di atas muka bumi ni iaitu manusia. Kenapa manusia? Di dalam kitab Bidayatul Talibin kata Tuan Husin Kedah, ini kerana segala sifat makhluk yang lain, yakni sifat alam. Segala sifat alam itu ada pada manusia. Semua sekali. Semua sifat alam ada pada manusia. Seperti contoh ulama dia kata seperti sifat kebinatangan. Sifat binatang ada pada manusia. Sifat binatang. Bukan dia jadi binatang, sifat binatang tu. Contoh lompat-lompat macam kera. Ada tak manusia jenis itu? Konsert lagu lompat-lompat macam kera. Ada sifat yang garang seperti singa. Garang tu sifat pada singa, tapi ada pada manusia garang. Bagi salam pun jawab Waalaikumsalam. Nampak? Ini bapak singa nama dia ni. Ada sifat macam-macam. Sifat penakut ada macam tikus. Nyorok orang. Macam tikus sikap. Maknanya sifat-sifat tu sifat manusia semua ada pada sifat makhluk semua ada pada manusia. Tapi makhluk lain sifatnya satu. Contoh singa. Singa tak ada sifat penakut. Garang saja dia. Bila-bila pun garang. Tikus pula sifat penakut. Bila-bila pun penakut. Tak ada tiba-tiba tikus jadi garang ada. Gitu. Kita masuk rumah. Dah. Kita buka pintu lari dah dia. Kelang kabut cucuk lari. Bunyi pun bunyi penakut. Cicik gitu je. Maknanya Allah buat makhluk lain sifat dia satu je. Memang satu je. Bila Allah letak kat dia yang tu sampai bila-bila. Ada pun manusia sifat dia banyak dan berubah-ubah. Dan semua sifat itu adalah sifat alam. Ada manusia yang sifat seperti sifat matahari ada. Kata dalam kitab tersebut ada manusia bersifat seperti sifat matahari. Sifat matahari macam mana? Matahari ni fungsi dia apa? Menerangkan sesuatu yang gelap. Asalnya bumi ni gelap macam sekarang sebab tak ada matahari, gelap lah. Esok siang kenapa kita jadi terang? Bukan kita buka lampu tak, tapi matahari tu nyala ke bumi kita, ke permukaan bumi, maka tu jadi terang. Jadi ada sifat manusia yang menerangkan yang gelap. Menerang macam mana? Menerangkan hati yang gelap. Ada orang hati dia dah gelap, hati dia dah kotor busuk, dia buat maksiat, dia buat benda yang salah dulu. Tapi bila dia dengar kata-kata ulama, kata-kata ustaz dan sebagainya, hati dia jadi berubah, jadi terang, dapat hidayah, dapat balik pada Islam. Itu sifat matahari. Jadi semua sifat alam ada pada manusia. Maka sebab itulah menjadikan manusia itu layak memimpin alam, kerana segala sifat alam ada pada dirinya. Tu. Dan manusia yang paling layak sekali tak lain tak bukan junjungan besar Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Sebab tu Nabi boleh menundukkan alam. Bukan setakat Nabi menundukkan alam, alam tunduk pada Nabi. Nabi kena baling dengan batu dan sebagainya. Datang malaikat penjaga bukit. Ya Rasulullah, nak tak aku angkat 2 bukit ini dan aku hempuk atas penduduk Taif? Dia yang offer, bukan Nabi minta, dia offer. Mana alam tunduk pada Nabi. Hebat tak hebat Nabi? Tunggul kayu menangis sebab Nabi pakai mimbar baru. Macam-macam dah makhluk cakap dengan Nabi. Nabi bila berjalan, batu bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berjalan, pokok bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ada siapa berjalan, batu bagi salam. Kelang kabut lari. Nampak? Siapa budak bagi salam? Batu bagi salam, pokok bagi salam. Kita tak payah kata batu pokok, orang tak bagi salam dah kita. Nampak? Nabi hebat. Nampak? Itu kata sebab itulah Nabi nak setinggi-tinggilah khalifah.
Nak pemimpin di atas muka bumi ini. Nak bukan atas muka bumi je, alam akhirat Nabi lah pemimpin paling tinggi sekali. Nah, itu dia. Jadi kata Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama, kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat. Manzilatul kiram al-bararati minal malaikah, dia kata. Satu kumpulan manusia sifat dia macam malaikat. Bukan dia jadi malaikat. Tak, malaikat ada sayap, manusia mana ada sayap. Nah, tapi sifatnya macam malaikat. Ada setengah pendapat kata kadang-kadang diri dia lebih mulia daripada malaikat lagi. Kata Syekh ni, kata Imam Ghazali, mereka sentiasa melakukan kebaikan sesama manusia, sentiasa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tidak menyakiti fizikal dan hati orang lain, serta jujur kepada yang lain. Mereka termasuk golongan manusia yang sama kedudukannya dengan malaikat, juga tidak suka berperilaku tidak baik kepada orang lain. Dia punya baik dia tu kadang-kadang sampai setara malaikat atau lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat baik, malaikat tak pernah buat jahat. Ada manusia bukanlah maksud tak pernah buat jahat, tapi sifat dia tu baik. Manusia yang tak pernah buat jahat ni Nabi je, para Nabi, para Rasul. Adapun kita adik juga pernah buat jahat dan sebagainya, tapi sikapnya sikap yang baik. Bila baik boleh setara dengan malaikat. Macam mana kita nak dapat soalan malaikat munkar nakir dalam kubur, so dia tanya elok-elok, macam mana nak dapat? Kunci dia saya bagi malam ni, iaitu kita kena jadi orang yang tersangat baik sehingga malaikat segan dengan kita. Baik sungguh. Sebab apa malaikat boleh segan? Malaikat memang baik, dia tak pernah buat jahat dan buat salah, tetapi dalam dia tak buat jahat tu memanglah dia boleh tak buat jahat, sebab dia tak ada nafsu, dia tak ada hasutan iblis. Tak ada iblis jikat malaikat. Malaikat pergi tikan nombor ekor ni. Malaikat terajang awal lagi dah. Syaitan tak boleh hasut malaikat. Malaikat tak ada hawa nafsu macam manusia. Jadi makna tak pelik manalah malaikat boleh taat. Tapi pelik bila ada manusia yang boleh taat sedang dia ada hawa nafsu, sedang dia ada hasutan iblis, tapi dia boleh lawan iblis, dia boleh lawan hawa nafsu untuk taat pada Allah. Inilah hebat. Bila hebat, malaikat pun segan dengan dia. Malaikat pun tunduk pada Allah. Kami ni hebat sebab kami memang tak ada halangan, tak ada nafsu, tak ada iblis hasut kami. Tak apa kami boleh hebat. Tapi orang ni hebat, walaupun ada hasutan iblis, ada hawa nafsu, dia tetap taat pada Allah. Segan kami, kata malaikat. Barulah masuk lubang kubur, malaikat nak tanya soalan pun segan. Kalau orang tu ada gelaran syekh, dipanggil syekh. Gelaran akhirat bukan gelaran dunia. Datuk tak ada dah. Tuk tak ada, tukmu kata malaikat tak ada. Dia panggilan akhirat dia macam imam, syekh dan sebagainya. Syekh fulan bin si fulan. Marabbuka, tanya slow, tanya segan-segan nak tanya. Jawablah, Allahu Rabbi. Adalah masa kami mengaji ilmu nahwu dulu, ada seorang ulama tersohor dalam bidang ilmu bahasa Arab, namanya Imam Sibawih. Imam Sibawih. Jadi kata orang tah betul tah tidak tak tahulah. Kata orang waktu Imam Sibawih meninggal dunia, masuk dalam kubur, malaikat munkar nakir tanya, "Man rabbuka?" Dia tanya balik malaikat munkar nakir, "Man tu isim ke fa'il ke haraf?" Dia tanya bahagian ilmu bahasa Arab. Nampak? Rabbuka tu menuju pada siapa? Maksud apa? Tak tahu betul ke tidak, wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya, tingginya alim-alim ulama. Dan ulama yang sangat hebat akan jadi lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Padahal malaikat Allah hebat dah, tapi ulama yang hebat. Kerana apa? Dibuktikan di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke Hadratul Qudsi. Malaikat Jibril tak boleh masuk. Malaikat Jibril tak boleh masuk. Daripada bumi ni sampai naik ke langit, malaikat Jibril teman aja Nabi berdua. Nabi sampai naik ke langit ke-7, sampai Suratul Muntaha. Bila Nabi masuk Hadratul Qudsi, malaikat Jibril duduk belakang, Nabi paling belakang. Nabi tanya, "Kenapa tak teman? Kita kan sahabat, kenapa tak teman aku?" Kata malaikat Jibril, "Minta maaf, aku sampai sini saja. Aku tak boleh naik atas dah. Kalau aku naik lagi, aku akan terbakar." Nabi je boleh naik. Tak apa dah, Nabi naik. Di atas sana pula Nabi dengar ada orang seperti berlari-lari. Nabi tanya, "Siapa tu?" Maka itulah orang yang soleh.
Nah, ada satu pandangan jawab, ada 3 perkara, ada 3 syarat dia. Nanti kita akan hurai di waktu yang lain. Tapi nak ceritanya orang-orang yang tinggi kesolehannya, maka boleh capai ke tahap Hadratul Qudsi. Nah, jadi sebab tu kadang-kadang manusia yang sangat hebat, sangat soleh, sangat warak, sangat alim dan sebagainya, sangat dekat kepada Allah, kadang-kadang boleh jadi lebih hebat daripada malaikat. Nah, boleh faham cakap ni? Jadi tuan-tuan lebih hebat daripada malaikat tak? Jangan awak main malaikat maut ada belakang. Kata belagak hebat je, aku cabut sekejap lagi betul. Tak lah, bukanlah anak kita nak belagak dengan malaikat, tak, tapi kita cuba jadi yang terbaik. Dan malaikat maut datang bukanlah dia nak cabut nyawa orang yang soleh, jadi kekasih Allah. Takkan dia nak cabut dengan sentak. Nak dia bagi salam dulu, Assalamualaikum, minta izin ni nak cabut nyawa. Cakap baik-baik nak cabut nyawa. Nak cabut nyawa dia minta izin dulu. Tapi tak boleh lagi dia kata tak boleh. Mana boleh tak boleh. Dan kalau orang yang redha dia terima je. Tapi jenis kafir tak cakap banyak, hak itu. Kawan saya, mak mertua dia nak meninggal dunia dalam keadaan nazak dah. Jadi doktor kata, doktor nak cocok apa nama ubat pun tak tahulah. Tujuan dia untuk menenangkan dia. Kalau dia nak mati sekejap lagi, dia jadi tenang. Jadi kebetulan kawan saya ni telefon saya dulu. Dia telefon, dia kata, Ustaz, salam. Ustaz, ini Ustaz, mak saya dah tenat apa semua ni. Lepas tu doktor nak cocok ubat. Saya tanya ubat apa? Tak tahulah, dia kata ubat nak bagi tenang. Saya syorkan, bukan saya suruh ni, tapi saya syorkan aja. Lebih baik tak payahlah. Sebab apa? Sebab kita yakin orang beriman matinya tenang, tak payah pakai ubat. Orang beriman matinya tenang, tak payah pakai ubat. Nak pakai ubat pergi buh kat orang kafir. Sebab apa? Ni kita baca ayat, fakashafna, Allah buka pintu langit. Orang yang beriman bila nak mati, Allah buka pintu langit, Allah akan tunjuk mana tempat dia nak pergi. Kalau orang tu orang beriman, tempat nak pergi syurga, Allah buka pintu langit, nampak bidadari, lambayan bidadari, nampak burung berkicau, nampak taman yang hijau. Dia tengok tu tenang, sak, habis macam tu je. Tapi ngau orang kafir pula, Allah buka agak pintu langit, Allah tunjuk mana tempat nak pergi, yakni neraka. Malaikat Malik Zabaniyah duduk atas langit, ngau pegang rantai, sini kau, dia kata. Dah tengok gitu tak meronta. Melambung-lambung, melompat-lompat. Tu akhirnya terbukti sungguh. Dia tolak, dia kata tak nak pakai ubat. Doktor sampai maki, sampai marah. Kalau jadi apa-apa kat you punya mak, kita pihak hospital tak tanggungjawab. Lepas tu dia jawab balik, memanglah awak tak payah tanggungjawab, sebab ni mak saya yang tanggungjawab. Ambil, saya takkan ambil ubat, sebarang ubat, dia akan mati dengan tenang. Akhirnya betul. Dibisik ke telinganya kalimah la ilaha illallah, akhirnya mati dalam senyap. Tarik nafas, dah pergi sekejap lah. Tenang. Tadi saya takut gak tarik nafas ni, takut lepas tu nampak buat gaya orang mati sungguh ni. Ada. Kan? Tapi main dengan kafir tengok. Ada seorang pegawai penjara cerita dengan saya, bila nak ambil orang kafir ke tali gantung, dia pegang grill besi penjara tu, macam nak bawa balik, pegang tak lepas sampai kena 5-6 orang tarik dia, badan besar-besar kena tarik dia, meronta-ronta, melompat-lompat. Apa melompat-lompat? Sebab fakashafna, Allah buka dah pintu langit. Warden tadi tak nampak sebab dia belum nak mati. Yang dah nak mati Allah buka, dia nampak, dia seorang je nampak. Tu yang mata terbeliak, kelang kabut, nampak, menggelabah dan sebagainya. Sebab apa? Dia nampak tempat nak pergi neraka. Tapi moga-moga kita semua yang ada malam ni mati sebagai husnul khatimah, mati orang beriman, Allah buka pintu langit, nampak lambaian bidadari. Muslimat tanya, bapa kami nak tengok bidadari. Nampak, kami pun perempuan juga. Habis tu nak lambaian apa? Bidadari. Allah akan tunjuk pinggan mangkuk. Tapi bukan pinggan mangkuk jenis Langkawi, jenis syurga punya. Tengok berlian, emas-emas, gelang emas, rantai emas. Dia jadi tenang. Dia gitu. Tapi memang betul, perempuan dia tenang dengan bab tu. Atau kalau kita gaduh laki bini, pam, kita jangan bagi panah lagi. Kita tinggi suara, dia lagi 2 kali tinggi. Akhirnya tak jadi tak selesai masalah. Kita diam sudah.
Kita buka wallet kita, ambil duit 100 dalam 5 keping. Nah, kita kata nah lah, ambil kat awak belanja. Tengok dia jadi macam ni. Nah, abang tukar terus nada. Tadi nampak. Nampak 500. Tapi kalau 500 pun slow sikit tambah lagi 500. Jadi 1000, baru dia diam. Dia memang begitu. Ajak pergi bangkok tu. Nampak? Tu lagi hebat lah. Nah, tapi nak cerita memang gitu dah. Kita jangan marah. Sebab default setting memang Allah buat daripada kilang macam tu dah. Nak buat macam mana? Style dia gitu dah. Memang Allah buat gitu. Allah buat lelaki cari duit, perempuan habis duit. Memang Allah buat gitu. Kalau Allah buat dua-dua cari duit, siapa nak habis duit? Kalau Allah buat dua-dua habis duit pun tak jadi juga. Nampak? Allah buat tu elok dah. Ada kontra dia, hitam ada putih. Allah buat tu cantik dah. Lelaki ada perempuan, lengkap melengkapi. Cuma kita lah orang lelaki kena pandai mengaturnya. Kena bijak dalam mengendalikannya. Sebab tu pemimpin yang sesuai ialah lelaki, perempuan tak sesuai. Tu. Baik. Kemudian dan ada pun segala manfaat dunia. Belum habis lagi. Baru kedudukan yang pertama tadi. Golongan yang pertama seperti malaikat. Golongan yang kedua seperti kedudukan haiwan. Ni perangai seperti binatang, dia kata hayawan dan benda-benda mati. Manzilatul bahaimi wal jamadat, kata Syekh. Apa dia? Keberadaan mereka tidak memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Dia ada tu tak bagi manfaat. Dia buat hal dia tak tolong orang, tak ada apa. Dia tak peduli, buat senyap gitu je. Malah mereka memberikan mudarat dan bahaya pula kepada yang lain. Dan dia pula menyusahkan orang. Dia lah yang buang sampah merata-rata habis, sampai longkang jadi sumbat dan sebagainya. Perangai gini macam perangai binatang. Sebab apa tengok perangai binatang? Binatang berak ikut suka. Tapi buruk-buruk pun kucing, dia berak kambur balik dengan tanah. Ni ada orang berak flash pun tidak nak tanah. Nampak, menyusahkan orang, nak kena gosok tahi dia dan sebagainya. Ni lebih teruk daripada binatang. Ni golongan yang kedua, kata Syekh, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian kedudukan yang ketiga, dia kata kedudukan yang sama dengan haiwan-haiwan buas seperti ular, kalajengking dan haiwan berbisa lain. Manzilatul aqaribi wal hayati wasibagil dariyat. Tidak ada kebaikan yang boleh diharapkan daripada mereka. Ada golongan yang langsung tak boleh nak harap kebaikan. Malah mereka boleh mendatangkan bahaya yang boleh mengkhawatirkan. Macam tadi dia boleh membahayakan, tetapi bahayanya taklah dahsyat sangat. Contoh tadi dia buang sampah sampai longkang tersumbat. Tapi longkang tersumbat taklah sampai teruk sangat. Cuma longkang itulah tersumbat, alam sekitar jelah terjejah, gitu je. Tapi ada jenis manusia, dia memudaratkan orang lain. Dia bunuh orang, nampak? Dia curi duit orang, rompak dan sebagainya. Ada jawatan, dia menyalahgunakan jawatan, sehingga orang lain jadi susah. Dia senang sesuka hati menaikkan harga barang dan sebagainya. Dia senang, orang lain jadi susah. Jenis orang macam ni sama macam binatang buas. Ulama gariskan, ulama letakkan dia, kedudukannya sama seperti binatang buas. Tak ada manfaat. Kalajengking tak ada manfaat, ular tak ada manfaat, lagi menyusahkan orang ada lah. Sama tu perangai begitu. Imam Ghazali menyarankan supaya kita sentiasa berusaha untuk menjadi kumpulan yang pertama, yakni perangainya sama seperti malaikat. Jika tidak mampu, berusahalah supaya tidak menjadi kumpulan kedua ataupun ketiga. Kalau tak mampu pun nak capai baik macam malaikat, paling tidak jangan jadi macam kumpulan kedua dan ketiga. Kumpulan kedua dan ketiga sama dari sudut binatangnya tu, perangai macam binatang, cuma beza 2 dan 3. Yang kedua binatang yang tidak buas, yang ketiga binatang yang buas. Menyusahkan orang lain. Jadi janganlah jadi seperti mana sifat binatang. Tu. Baik. Kemudian barulah kita masuk seterusnya, manfaat dari sudut dunia. Dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan 2 tangan dan 2 kaki itu pada mencari harta. Manfaat dunia Allah bagi tangan dan kaki ni untuk cari harta dunia.
Sebab tu kita sebut, kenapa disebut mencari rezeki? Kenapa diguna perkataan mencari? Ini menunjukkan rezeki tu dah ada dah kat luar ni. Melambak-lambak semua ni rezeki. Tinggal lagi kita keluar rumah tu nak pergi cari je. Cari buat balik. Bukan kita yang nak kena cipta rezeki dah. Rezeki Allah buat dah keliling kita, berlambak-lambak. Kita keluar rumah tu tinggal nak pergi cari je. Cari buat balik. Umpama macam burung. Burung meninggalkan sangkar, dia pergi cari cacing. Cari cacing buat balik bagi makan anak-anak dia. Tu je. Tapi kita tengoklah, sebab tu dalam hadis ada sebut cerita tentang burung. Kita tengok burung sudah. Burung dia keluar daripada sangkar, dia tak boleh pergi cari lain. Tak ada burung bawa balik ayam, tak ada. Dia bagi anak-anak pun pelik, apa pula ayam pula ni dah. Dia keluar tu mesti cari cacing. Cacing pula besar ke kecil? Kecil. Satu. Yang kedua, cacing duduk mana? Dalam tanah, bukan atas tanah, dalam tanah. Pelik tak pelik? Burung terbang ke atas, tinggi terbangnya. Tapi dia boleh cari binatang yang kecil nama cacing, duduk pula dalam tanah. Setiap kali dia keluar tinggalkan sarang, pasti dan yakin dia akan balik dengan cacing. Nah, maknanya tinggi iman si burung. Nah, walaupun burung otaknya kecil, dalam kepala otak dia kecil, tapi dia yakin pada Allah dalam bab rezeki, keluar sarang buat balik cacing. Kita tak yakin pada Allah, keluar rumah tak tahu nak buat apa. Macam mana? Macam ada orang, dia tanya dia kerja, contoh macam kerja benda yang tak elok lah. Sebagai contoh, kerja 7-Eleven yang melibatkan ada penjualan arak di dalamnya. Jadi kebetulan memang tak ada pekerja yang bukan Islam. Yang dalam tu semua orang Islam, anak Melayu kita juga, anak Melayu Islam, perempuan, lelaki pun ada. Dah dia nak kena kira tak stok tin kasbut. Kena kira tak stok. Bila lori kasbut sampai, dia kena angkat tak? Kena angkat, kena susun kat store belakang dan sebagainya. Itu satu. Kemudian bila ada kafe India mana nak beli air tu, dia kena angkat tak tin tu, nak tag harga tit tu. Nak kena buat tak? Kena. Dah berdosa tak? Dosa. Haram. Apa saja yang melibatkan arak semuanya haram. Sama ada kita angkat tinnya, kita tolong susun apa saja sehingga kan jadi pakgat di kilang arak pun haram. Nampak? Ada pun ambil elektrik kilang arak tak haram. Sebab dia bukan kerja dengan kilang arak tu, dia kerja dengan TNB, dia kena pergi ambil bil elektrik je, ambil cas tu. Tu tak apa, kata ulama. Tapi ni dia kerja, toke dia, bos tu arak, kilang arak. Apa saja melibatkan arak haram. Kemudian saya kata tak boleh ni, haram ni. Ustaz tak ada ayat untuk nak kona jadi halal ke? Saya kata ayat Allah, ayat Quran mana boleh main kona-kona. Kalau saya kata haram, haramlah sampai bila-bila pun tetap haram. Tak ada. Melainkan betul-betul darurah tu lain. Contoh darurah macam mana? Kita kehausan, kalau tak minum air mati. Patutlah teruk sangat dah ni, tak ada apa dah, kering habis dah. Nak kena minum ke air setitik pun tak apalah untuk nak teruskan hidup. Kalau tak minum ke, dia kering dah habis ni, kuruh keding dah, tinggal tulang dah. Kena minum air ke, kalau tak minum mati. Kebetulan sebelah kita tengah terlantar gitu, sebelah tu ada win. Heineken campur kasbuk campur jenis stok. 3 sekali dalam. Nampak? Penutup pula memang dah buka. Jadi nak buat macam mana? Itu panggil darurah. Kita pun ambil untuk nak buat minum, nak bagi beli hidup je. Bukan minum sampai habis botol. Itu melampau. Titik segar balik. Tak apa dah. Itu baru dibenarkan dalam Islam. Bila? Darurah. Sama juga orang tanya Ustaz Azhar Idrus. Orang tanya, boleh tak orang lelaki pakai berpakaian wanita? Ustaz kata boleh, tapi dengan syarat darurah. Saja-saja pakai haram. Tapi darurah boleh. Macam mana darurah? Dia pergi mandi sungai. Mula-mula dia pakai seluar je lah mandi. Kali kata tak puati, panas hangat, buka dengan seluar-seluar. Dia buka habis semua, tinggal badan saja. Tapi dia berendam lah. Orang lain pula tak ada. Sungai tu memang sunyi sikit, duduk dalam hutan. Dia seorang mandi. Datang kera 3-4 ekor.
Dia kata, baju mana ni? Bandel dia kata. Dia pun pergi ambil baju, ambil seluar dengan sependek-sependek ambil. Nah, kawan tu lepas kak berenang, naik atas. Mana baju aku? Tak ada baju. Habis macam mana kak? Takkan nak tidur malam kat situ? Nak kena balik kak? Kebetulan pula nak ambil daun buat tutup. Pokok pula semua tak ada daun. Kebetulan cerita lah, nak buat contoh. Nah, tak ada, pokok semua kering, daun semua tak ada. Habis nak tutup macam mana dengan daun pun tak boleh juga. Akhirnya lari-lari, nyorok lari-lari, nampak ada satu rumah dalam kawasan tu. Nak tengok-tengok rumah tu pula suami dah tak ada. Tinggal bini dia dengan anak-anak. Anak-anak pula semua perempuan semua. Jadi baju yang sidai kat luar semua baju perempuan. Nah, habis dia ni nak tutup aurat, dia pun pergi ambil baju telekung. Dia ambil pakai. Pakai tadi tu untuk sekadar nak tutup aurat sebab darurah, sebab dia dalam keadaan bogel. Yang ni ulama kata boleh, harus. Tapi dengan syarat bukan seminggu lah pakai gitu. Pakai dah balik rumah, tukar balik baju lelaki, pulang balik kat tuan dia, cakap minta maaf saya pinjam hari tu sebab bogel hari tu. Kawan dia kata tak payah pulang dah, ambil terus lah, geli aku. Tak apalah. Tapi nak ceritanya, boleh dalam keadaan darurah. Tu kita kena faham darurah. Mana darurah, mana tak darurah. Sama juga dalam bab minum air arak tadi. Dalam darurah dia lah. Jadi ini tak darurah. Lepas tu kata, alah ustaz, cana ustaz, kalau saya berhenti kerja, saya nak kerja apa lagi? Saya nak kerja mana lagi? Otakmu sempit. Apa pula kan Allah kata rezeki Allah melambat-lambat ni? Kalau kita berhenti kerja 7-Eleven, takkan dah tak ada kerja lain dah. Kita berhenti kerja 7-Eleven, kerja pula 11-7. Banyak lagi kan kedai runcit lain ada, kedai runcit Pak Mat ada. Kedai makan ada. Tak ada kedai, semua kedai tak nak terima saya kerja ustaz. Buat bisnes sendiri, niaga burger. Niaga orang pisang. Biarlah hidup tu taklah kaya sangat, tapi janji halal, janji sah, janji apa kita pegang semua halal, tak meragukan. Ni mu duduk dalam duk keraguan, malam tak boleh nak tidur. Halal tak halal gaji aku, halal tak halal, dan nyusahkan diri kan. Kemudian hidup pula jadi tak ada berkat. Walaupun duit gaji banyak, habis macam tu je. Repair motor rosak, kereta rosak, duit hilang, apa tu hilang. Itu tanda tak ada berkat dah tu. Walaupun duit banyak, tapi Allah buat jadi lagi susah. Jadi kita biar cari. Sebab tu Allah kata, sebab tu dalam kitab ni Syekh kata, kita pergi mencari rezeki. Kenapa sebut mencari rezeki? Luar ni semua rezeki Allah, tinggal lagi kita keluar cari buat balik. Jangan jadi lebih bodoh daripada burung. Burung keluar sangka buat balik cacing, kita keluar rumah rasa tak boleh nak buat apa dah, tak ada kerja nak buat. Jangan jadi bodoh gitu. Kerja dia setakat nak hidup atas muka bumi, taklah susah mana tuan-tuan. Dia yang susah bila kita cita-cita matlamat nak jadi kaya raya, tu baru beban, tu baru susah. Tapi kalau setakat nak hidup, tak susah mana. Saya ngaji pondok mula-mula dululah kan. Mula-mula ada duit, kita simpan duit gaji masa kerja dulu, tapi habis lah kali kering, dalam bank tak ada duit dah. Nak minta mak, nak minta ayah segan. Sebab ayah saya cabar saya, dia kata kalau betul ini pilihan nak buat betul-betul nak ngaji agama, berdikari sendiri. Ayah nak tengok. Kita buktikan pada ayah kita. Ayah kata nak kahwin macam mana kalau diri sendiri tak boleh nak sara. Lepas tu ada hati nak awet lah, nak kahwin lah, apalah. Kita buktikan pada keluarga. Kita tak minta duit ayah, tak minta duit mak. Duit dalam bank habis, tapi nak ngaji lagi pondok. Pondok bukan duit masuk, pondok duit keluar. Bukan kerja pondok. Pondok ni belajar lagi, habis duit. Jadi macam mana nak buat? Minta pandangan Tok Guru. Sebab tu apa-apa pun tanya ulama. Tok Guru kata, cuba try meniaga jual air soya. Buat 2 bekas, 1 soya, 1 cincau. Kalau orang nak campur, buat soya cincau. Jadi ada 3 jenis air. Bekas 2 je. Nampak? Tak apalah. Ada duit lebih-lebih sikit masa tu, ada dalam 300-400 air tu, beli barang-barang, beli payung, beli meja, beli bekas air apa semua, duduk kat tepi jalan, niaga. Kunci pakai macam kita pakai kak, kain serban, kain jubah. Jadi orang tengok pun, boleh percaya ni. Serban ni. Boleh lah juga daripada kain suami pendek, kita pun niaga. Alhamdulillah. Tapi jangan bohong dalam niaga, jangan kedekut pahit. Ini jual air kat RM2. Botol ni cawan besar ni RM2.
Saya tahu, saya pernah meniaga air ke. Kita meniaga air, saya pakai plastik ikat tepi tu, saya isi sampai penuh. Tak ada rugi pun. Bohong lah kita. Tapi kita nak cepat raya. Itu saya cakap, kalau nak hidup saja, nak berkat, nak tenang, hidup tu tenang, buat apa yang Islam ajar. Tapi kalau kita nak kejar kekayaan, tu kita jadi tamak. Bubuh, lepas tu dia bubuh air. Dia bubuh air kosong. Saya punya kawan dulu, saya tengok dia niaga air, tahu dia buat macam mana. Dia buat air, katalah macam air Bandung ke apa, dia buat 1 jug ni, 1 jug penuh dia buat. Dia tuang dalam balang. Bila tuang dalam balang tu tinggi ni lah, balang tu tinggi. Air tu tinggi ni ya, parah dia. Saya kata nak niaga apa air tinggi ni? Dia kata relax lo, lori air sampai. Lori air sampai, dia tuang air 1 beg tu, penuh air dalam balang. Saya kata nak jual ais ke jual air? Dia kata, relax lah. Ais pun cair. Bila cair, air akan naik jadi tinggi. Orang akan nampak air jadi banyak. Lepas tu, buat air gula tepi tu. Nak isi. Maknanya, dia menipu. Tu macam mana nak berkat? Mau buat air sikit je, modal sikit. Air je lebih. Tapi jual mahal. Kalau mau nak buat, nak jual juga air, sakat 1 jug, modal harga pun mesti sekira-kira seperti air 1 jug tu saja. Ini dah jual air macam jual air banyak 1 balang. Padahal modal air 1 jug je. Padahal air buat 1 jug baru berapa ringgit, betul tak? Tapi dia jual RM2, baru banyak. Patutnya ikut logik matematik, dia kaya lah sebab untung banyak. Tapi tengok payung tu juga, payung sampai koyak dah, tampal. Tak kaya-kaya pun, asal jadi gitu? Sebab tidak berkat. Tu orang meniaga nak tak ikut cara Islam. Sebab tak berkat. Jadi kalau kita nak kejar kekayaan, memang kita akan jadi lagi susah. Sebab yang menyusah dan yang menyenangkan siapa? Allah. Kita buat ikut Allah kata je lah. Kita buat bagi elok. Sebab Allah nampak apa kita buat kan. Kita yakin Allah yang akan menyenangkan. Lama Allah senangkan kita. Akhirnya Alhamdulillah saya masih meniaga dulu. Kira-kira lah permulaan, baru bulan pertama meniaga, untung 1 hari tak kurang daripada 50. Padahal kita tuang air penuh, 1 hari 50 untung. Tu dah tolak duit modal. 50 untung, 50 untung, 50 untung. Last kali Tok Guru dah tak ada driver dia. Tok kata entah bawa anak lah, tinggal niaga-niaga, bawa Tok Guru pula dah. Tu yang habis dah tak niaga. Masa meniaga itulah yang kita buat duit untuk nak sara diri di pondok. Boleh je nak hidup. Saya tak niaga lama. Saya niaga lepas Zuhur. Kuliah Tok Guru buat lepas Zuhur. Lepas habis kuliah, gerak masuk dalam kereta, bawa payung apa semua, pergi kat Sungai Kerang tu, buka tepi jalan sampai asar. Masuk azan atau asar, tutup payung sikit, pergi masjid sembahyang. Lepas tu buka balik dalam masa 1 jam, budak-budak balik sekolah apa semua gitu. Nak dekat-dekat sebelum nak maghrib, dalam pukul 6 tu gerak balik dah. Balik rumah boleh pula berjemaah maghrib di pondok. Boleh je. Hidup masjid pun boleh, hidup berjemaah boleh, tak ada masalah. Tak sekat ganggu ibadat kita. Ini berniaga sampai tak nampak batang hidung kat masjid. Allah, kita tanya, awak buka syarikat apa? Tak ada, bukan syarikat, goreng pisang jual. Teruk, ingatkan kilang pisang boleh tahan kita. Niaga goreng pisang je sampai tak nampak batang hidung kat masjid. Apa ni? Patut bukan goreng pisang, gorengmu. Dalam tu. Nampak? Dia kata apa ni? Jangan sebabkan dunia kita akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sebab goreng pisang akhirnya kita yang digorengkan dalam neraka jahanam. Dunia lebih kurang lah bahagian akhirat. Sebab tu kunci dia, kalau setakat nak ada bahagian dunia, nak boleh hidup, mudah aja. Tapi kalau dalam kepala ni mencintai kekayaan, mencintai kemewahan, nak jadi kaya raya, memang akan membebankan kita, menyusahkan kita. Saya kata orang meniaga sendiri, orang kerja bawah orang, kerja syarikat ke kerja kerajaan, kalau setakat nak dapat duit gaji untuk nak hidup, duit gaji yang biasa-biasa pun cukup dah sebenarnya. Tapi kalau cita-citanya nak pakai kereta besar, nak rumah besar, nak makan mewah-mewah, barulah dia akan demand. Bila demand, dia akan tambah dengan overtime. Akhirnya kerja sampai larut malam. Keluarga sampai tak ambil dulik, agama tak ambil dulik, baca Quran pun tidak, semayang sunat pun tidak, apa pun tidak, kuliah lagi tak datang, masjid solat jemaah pun tak hadir. Akhirnya apa pun tak ada bahagian akhirat, sebab pulun ke dunia.
Padahal kalau sikit-sikit pun boleh hidup. Bukan tak boleh langsung makan nasi. Cuma lauk boleh lebih kurang lah. Tak apalah, hidup bukan lama mana dah. Pejam celik, pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik dah. Habis dah. Nak makan sedap sikit, datang surau masjid, ada makan. Nampak? Apa susah tengok Islam aja. Relax je, mudah je. Ngaji dapat, makan pun dapat. Bila sebut bab makan dia tak boleh dah lah syarah. Berhenti dah lah. Jadi kita berhenti kat sini. Mana tadi? Yang itu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Sampai ke harta benda. Dan segala tujuan engkau. Nanti itu kita sambung. Dan segala tujuan engkau. Akan datang, tolong ingatkan kat saya, Ustaz, kita sambung kat rezeki tu. Sebab nanti kita nak syarah tentang rezeki lebih dalam sikit. Kerana rezeki tu ada 4 kategori dia. Nanti kita akan cerita. Ada rezeki yang disebut madmun, ada rezeki disebut maksum, ada rezeki disebut mamluk, ada rezeki disebut mau'ud. Jadi akan datang, tulis kat tepi kitab, Ustaz bulan akan datang syarah tentang rezeki. Sambung kat rezeki sikit, betul baru kita masuk ke yang seterusnya tu. Ada soalan? Ada? Soalan politik ke? Politik dah beda. Tak ada salah lah. Tak ada, nak cepat makan lah tu. Ada tu. Okey, baik. Itu satu. Okey, bagus. Kita jawab ni bukan menghentam mana-mana siapa-siapa dan sebagainya, tapi kita jawab mengikut ilmu. Okey, gini. Tak kira lah TMB ke atau Jabatan Air ke atau apa saja, bila kita tidak tahu perkara yang kita buat tu membantu kepada perkara yang salah, perkara maksiat, dosa dan sebagainya, maka kita dimaaf. Contoh, tak payah kata kilang arak apa tadi, samalah arak apa nama ni, dia TNB ke dan sebagainya. Contoh, kita buka kedai hardware. TNB besar sangat, sikit dulu. Kita buka kedai hardware, kan? Kita jual simen, jual batu, jual besi dan sebagainya. Kemudian ada datang orang kafir, dia pergi beli batu simen kita tu. Kita tak tahu apa-apa, kita jual sebab kita pekedai, kita jual aja. Rupanya dia beli batu simen tu, dia nak buat tokong dia, ataupun dia nak buat kilang arak. Nampak? Jadi kita tak tahu, kita jual aja. Dah sudah jual baru tahu. Kata bagi simen kat dia, tengok naik dah kilang arak. Mana aku nak tahu dia nak buat kilang arak. Sebab tak diwajibkan orang berniaga tanya si pembeli nak buat apa, tak wajib. Harus saja. Jadi dia tak tahu, dia dimaaf, selesai. Tapi kalau dia dah tahu, yang datang tu memang Tok Sami siap dengan baju oranye apa semua dah. Kita nak buat ini topekong, nak bagi besar lagi jadi mau simen lagi dia kata. Jadi kita tahu dah dia beli simen kita sebab nak buat topekong. Haram kita jual. Jadi kita kena kata, awak pergi beli kat simen orang lain lah. Simen saya tak boleh untuk perkara-perkara yang salah di sisi agama saya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena tolong bekerjasama dengan perkara-perkara yang baik saja. Adapun perkara jahat tidak boleh kita wala ta'awanu, tak boleh kita bantu dalam perkara yang jahat. Jadi berbalik pada soalan TNB, kalau TNB memang tahu dia ada supply khusus kepada syarikat arak, maka haram juga persen daripada berapa banyak yang dia bagi ke situ. Jadi yang ni dia dapat untung daripada arak, yang lain dia untungnya yang elok-elok masjid apa semua. Jadi dalam 100% keuntungan TNB, tidak semuanya halal, ada beberapa persen yang jadi haram. Okey. Kemudian macam mana orang yang kerja dengan TNB? Maka ulama jawab, sekiranya peratusan yang halal lebih banyak daripada peratusan yang haram,
maka kerjanya masih lagi boleh dan gajinya masih lagi halal. Cumanya pekerjaan itu boleh termasuk di dalam perkara makruh. Tak berapa cantik. Kalau elok, cari pekerjaan yang 100% memang kita tahu jalannya halal. Nah, tapi kalau ada sikit keadaan haram, boleh lagi. Melainkan kata ulama, kalau perkara yang haram itu, persen yang haram lebih banyak daripada persen yang halal, maknanya TNB supply ke arak 90%. Yang masjid ni 10%. Lebih tu semuanya benda haram. Maka semua gaji pekerja jadi haram. Sebab lebih kepada yang haram. Jadi begitulah. Tak kira lah TNB ke jabatan air dia supply dan sebagainya. Sebab itulah kita minta pemerintah untuk menutup terus kilang arak, kerana dia akan melibatkan kesusahan pada agensi-agensi yang lain. Tak bagi susah pula. Nampak kan? Jadi macam-macam hal. Jadi kita minta tutup sudah kan. Sebab tu okey, kalau orang kafir dia nak juga minum arak, dia kena ekspor. Ekspor pula, import lah. Dia kena import. Import ke ekspor? Yang masuk dalam apa? Import. Dia kena import. Tak boleh jadi menteri lagi ni. Dia kena import. Bila dia import, kita kenakan cukai. Maka cukai itu boleh ambil tak? Boleh, untuk buat kerja-kerja syubhah seperti jalan raya dan sebagainya. Jadi tak payah dah kita rakyat Malaysia kena bayar cukai jalan. Betul tak? Bijak tak tu? Boleh jadi menteri tak? Nampak? Kita tutup kilang arak, suruh buat kilang arak kat Siam. Lepas tu kalau kafir ni nak juga minum arak, hang pergi import arak daripada Siam buat masuk. Tapi kontena bila masuk kita tax. Cukai kita letak tinggi. Nak 3 kali ganda daripada harga dia. Contoh harga dia RM10, cukai sampai RM30. Jadi jual sini RM40. Ambil kau. Nak sangat minum. Tapi cukai tinggi. RM30 yang kita dapat daripada cukai tadi, kita kumpul, dibuat jalan raya, buat perkara yang jadi maslahah umum. Ada masalah. Itu cara Islam bijak. Akhirnya bila kafir tengok, payahlah dia kata nak minum arak bukan main mahal, tak jadi minum arak. Akhirnya arak akan tertinggal dengan sendirinya. Nampak? Sebab tu disebut la ikraha fiddin. Kita tak paksa dia, tapi kita buat dia jadi terpaksa. Nampak? Bijak Islam. Kita tak sekat terus, tapi dia tengok susah, malah aku minum arak. Boleh jadi kemungkinan yang pertama berlaku. Boleh jadi kemungkinan yang kedua. Dia kata payah dalam negara Malaysia ni nak minum arak, payah ni lah pemimpin Islam. Malah aku duduk Malaysia, dia pun keluar pergi duduk Siam. Lagi selesai masalah. Akhirnya kita Islam semua dalam ni majoriti. Nampak? Itu kehidupan Islam. Nampak? Itu bijaknya Islam. Tapi ni kita kendung dengan kafir. Dia kata susah kilang arak kat Siam. Buat dalam Malaysia boleh? Boleh. Buat. Nak besar mana tak apa? 4 tingkat, 5 tingkat kita akan bagi peruntukan. Tu kata bodoh. Ni yang jadi sekarang ni. Tengok kilang arak tu betapa besarnya. Lepas tu yang kerja pula anak Melayu Islam tu lagi pelik. Kalau anak orang kafir kerja tak pelik. Nak Melayu Islam lambat-lambat kerja situ. Dia nak tengok kan. Tu. Jadi memang tetap jadi haram. Jadi kalau dah ni keluarlah, gilah cari kerja lain yang lebih halal lagi. Sebab tu dia cakap ni lah, tapi kadang-kadang dengar jadi pegawai TNB gah lah daripada pegawai goreng pisang kan. Tapi walaupun jadi pegawai goreng pisang, gajinya halal. Dia jual goreng pisang dia. Walaupun untung tak banyak, tapi berkat. Hidupnya tenang sebab barangnya halal. Mu kerja dengan tu bersubahat dengan itu dengan ini, maka jadi macam-macam, jadi kurang kat. Sebab tu hari ni kebanyakan kita bekerja, nak jadi duit gaji kita jadi kurang berkat. Gaji banyak, tengok orang duduk Kuala Lumpur dan gaji banyak, beribu-ribu gaji, tapi tak cukup. Yang ni nak bayar, yang ni hutang, yang ni tak selesai. Sebab apa jadi gitu? Jadi tidak berkat ataupun kurang berkat. Itu yang jadi masalahnya. Sebab apa? Sebab bercampur dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Macam kerja cukai dan sebagainya pun ada kan terlibat. Benda ni ambil tak bagi, nak pergi buat juga. Jadi macam-macam lah. Jadi kita harap-haraplah kerajaan yang baru dengan ada kepimpinan-kepimpinan ulama di dalamnya,
bolehlah untuk mengkaji semula perkara-perkara di sini. Cumanya kita rakyat janganlah kita minta dalam keadaan terdesak. Janganlah hari ni tukar keadaan, hari ni juga mesti tutup kilang arak. Kita bukan janji macam dulu. Bukan kita kata hari ni kita menang, hari ni kita turun harga minyak dah. Nak, kita akan kaji. Nak, sebab bila nak hapuskan satu-satu benda, dia kena tampung balik. Macam mana nak bagi benda ni elok balik. Kemudian kita nak kena jaga juga masyarakat majmuk. Betul kita orang Islam, tapi kita tak boleh bertindak kasar terus dengan yang bukan Islam. Jadi kita kena fikir apa nak buat untuk supaya perkara ni tak nampak drastik sangat kepada orang bukan Islam, seperti seolah-olah ketidakadilan pada pihak mereka. Lepas tu benda ni perlu dibuat kajian dan sebagainya. Jadi perlu dibuat secara beransur-ansur. Jadi mungkin akan mengambil sedikit masa. Tetapi yang penting niat hatinya sudah ada untuk membawa Islam ke bahagian pemerintahan. Itu yang kita nak. Daripada tidak ada langsung dasar Islam dalam pemerintahan. Itu lebih parah lagi. Baik. Jawab soalan. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Kita nak akan cepat nak. Lauk dah hidang dah tu. Jadi sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua bersama, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.